Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini. Kita akan mengadakan satu sesi berkaitan dengan Drone Edu Challenge IR 4.0. Tajuk kali ini adalah masa depan pendidikan STEM di Malaysia. Saya Fatin daripada Universiti Teknologi Malaysia ingin berkongsi tajuk ini untuk pelajar-pelajar semua berkaitan dengan pendidikan STEM di Malaysia. Okey. Apa tu STEM? Kalau kita tengok STEM ada 4 huruf. STEM, S pertama adalah untuk sains, T huruf kedua untuk teknologi, E huruf ketiga untuk engineering ataupun dalam bahasa Melayu kejuruteraan, dan M untuk matematik. Okay, jadi STEM merujuk pada satu integrasi atau gabungan 4 disiplin utama dalam sains, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Ringkasnya sains, teknologi, engineering, mathematics ataupun STEM. Jadi hari ini kita akan cerita tentang pendidikan STEM. Kenapa penting ya untuk adik-adik semua, untuk pelajar-pelajar semua, kerana itulah masa depan negara kita kalau kita nak mencapai status negara maju untuk STEM ini. Okey, kita tengok dulu. Saya rasa adik-adik yang pernah tengok video sebelum ini ada cerita tentang industri 4.0. Jadi kita tengok yang pertama di mana mesin yang pertama direka cipta digunakan. Masa itu dia bakarlah arang batu dan menghasilkan steam. Steam itulah yang menggerakkan mesin-mesin yang besarlah masa itu, tak ada elektrik. Masa itu belum ada elektrik lagi yang digunakan secara meluas. Jadi kilang-kilang akan membakar arang batu untuk memasak air. Steam ataupun wap air itu yang gerakkan enjin ataupun mesin masa itu. Jadi lama kelamaan kita mengalami revolusi industri sehinggalah sekarang, di mana sekarang ini di setiap kilang ada elektrik, ada internet connection yang tidak ada wire ataupun wifi. Itulah di mana kilang-kilang kita pada hari ini boleh berkomunikasi, boleh bergerak secara automatik, tanpa manusia pun boleh gerak. Kita cuba tengok contoh ini. Ini sebuah kilang di China. Ini Alibaba, kilang Alibaba yang menguruskan, kalau siapa tahu yang kilang jualan online, Alibaba, di mana barang dibeli online kemudian dipos ke rumah. Inilah kilang di mana barang-barang yang dipesan akan dihantar, disort, diasing-asingkan, diletakkan alamat dan dihantar, dipos ke rumah pelanggan. Cuba tengok macam mana kilang ini bergerak. Cuba tengok Ada 60 robot. Tengok seluruh kilang ini ada 60 robot yang berjalan, yang mengangkat, yang mengasingkan, yang mengagihkan, yang hantar kepada tempat-tempat yang perlu dihantar, diasing-asingkan untuk dihantar ke tempat untuk dihantarlah ke pelanggan-pelanggan kita. Manusia hanya sikit je, 1-2 orang sahaja. Keseluruhan operasi kilang ini hampir keseluruhan diuruskan oleh robot sahaja. Mereka tak berlanggar, mereka tidak salah, tidak akan salah. Mereka juga tidak perlu rehat. Bila dah sampai bateri dan habis, mereka akan sendiri pergi ke tempat untuk charge. Mereka charge diri sendiri. Mereka boleh kerja sehari 24 jam tanpa berehat kecuali waktu untuk charge sahaja. Tengok mereka bergerak. Bandingkan manusia yang mungkin buat salah, yang mungkin perlu rehat, yang mungkin buat silap, yang mungkin hanya boleh kerja 1 hari 8 jam. Tengok macam mana kilang-kilang ini bergerak. Jadi dia dapat kurangkan 70% kebergantungan kilang ini pada gerak kerja manusia. Semua 70% ya, gerak kerja kilang ini diuruskan oleh robot ini sahaja. Dan inilah adalah kilang yang paling besar di dunia yang menguruskan barang-barang ini. Itulah hebatnya teknologi masa depan. Cuba kita tengok ya, kenapa ini penting. Adik-adik
adik perlu sedar bahawa masa depan kita adalah berbeza. Tidak lagi macam hari ini, saya masuk sekolah, saya belajar, lepas tu saya keluar, saya nak jadi YouTube influencer. Okay, saya nak jadi accountant. Saya nak jadi cikgu. Bolehlah jadi semua tu, tetapi maksud saya masa depan kerja-kerja kita bukan lagi kerja-kerja rutin, sebab kerja-kerja yang rutin sudah ada mesin, sudah ada robot menggantikan. Cuba tengok, ini adalah daripada Pusat STEM Negara, Kementerian Pendidikan Malaysia melaporkan bahawa pada masa depan, inilah 10 kerja yang paling top yang dicari-cari oleh majikan. Tengok, data analisis, saintis, data saintis, AI, artificial intelligence, machine learning specialist, manager, software application developer, analyst, marketing professionals, big data specialist, digital transformation specialist, new technology specialist, organizational development specialist, information technology services. Cuba tengok, bidang-bidang ni kebanyakan adalah bidang dalam kita katakan STEM tadi, yang perlukan ilmu sains, yang perlukan ilmu teknologi, yang perlukan ilmu kejuruteraan dan yang perlukan ilmu matematik. Cuba tengok semua bidang ini yang memerlukan STEM. Yang bawahnya adalah bidang-bidang kerja yang akan semakin merosot lah dari segi pengambilannya. Macam dia kata kerani pos saya tak nak dah. Kerana yang key in data pun tak payah dah. Sebab tak payah key in lagi dah. Orang tetap isi kertas-kertas, semua ni isi online, pakai tab, isi-isi sahaja. Jadi itu kenapa kita perlu tengok masa depan. Cuba tengok satu lagi ya. Ini daripada Akademi Sains Malaysia dan laporan Sains Outlook 2017. Cuba tengok. Top 10 demanding job di Malaysia. Tadi itu satu dunia. Ni kat Malaysia. Civil engineer. Kita perlukan jurutera awam. Administrative professional yang pentadbiran, electronic engineers, system administrators, application programs, dan kebanyakan cuba tengok profession yang top 10 ini adalah berkaitan dengan STEM sekali lagi. Yang bawah tu adalah top 10 yang skill pun tengok kebanyakan adalah engineering dan juga vocational. STEM dan vocational. Cuba tengok semua ini. Jadi adik-adik pun sedar bahawa masa depan kita bukan lagi subjek-subjek yang kena belajar untuk jadi business admin. Itu, kita kena pergi pada STEM. Sebab itulah adik kena sedar bahawa inilah masa depan kita dan banyak bergantung pada adik-adik semua yang perlu ambil bidang STEM. Dan kemahiran-kemahiran dicari oleh majikan adalah kemahiran untuk menyelesaikan masalah, berfikir secara kritis, kreatif, boleh uruskan manusia, boleh menyaras koordinat dengan orang, ada kecerdasan emosi, boleh buat keputusan yang jenis yang perkhidmatan, services, bukan lagi hasilkan barang tapi services, macam seperti memperbaiki suatu mereka cipta, mereka bentuk, itu services. Negotiation, boleh berunding, pandai berunding dan juga ada flexibility dan pemikiran. Itu adalah daripada World Economic Forum yang buat kajian mendapati bahawa pada masa depan inilah kemahiran-kemahiran dicari oleh majikan. Dan kalau pernah dengar kemahiran abad ke-21, saya rasa kalau pelajar daripada Johor mesti tahu. PAK 21, pembelajaran abad ke-21. Inilah kemahiran yang sangat diperlukan untuk kita, untuk adik-adik semua maju, boleh bersaing di abad yang baru ini. Yang pertama kita tengok kolom yang warna purple itu, yang warna ungu itu adalah literasi, boleh faham, boleh baca, numeracy, boleh kira, boleh faham nombor, scientific literacy, ICT literacy. Ini semua STEM ni. Adalah berkaitan dengan bidang STEM, financial literacy, boleh kira matematiknya, culture and civic literacy. Ini semua literasi yang adik perlu kuasai. Literasi kompetensi, boleh selesaikan masalah, boleh fikir secara kritis, kreatif, boleh berkomunikasi, boleh kerjasama dengan orang lain. Dari segi kualiti ataupun dari segi sikapnya, adik perlu menjadi seorang yang ingin tahu yang tinggi, boleh buat ada inisiatif sendiri, boleh teruskan, boleh tak give up, persistent, cekal, boleh adapt, boleh sesuaikan diri dengan keadaan baru. Tak ada sampai masuk kerja, tiba-tiba dah tak pandai buat kerja, tapi adik-adik pandai untuk nak menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Ada kepimpinan, leadership,
dan ada kesedaran tentang sosial dan budaya. Inilah Kemendu abad 21 yang adik perlu tak dapat, dan yang paling penting cuba tengok bulatan besar itu. Lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Maknanya bila adik perlu dapatkan kemahiran untuk nak sentiasa nak belajar, sentiasa nak memperbaiki, sentiasa nak belajar ilmu STEM ini dari semasa ke semasa. Jangan bukan waktu sekolah sahaja, bukan waktu kelas dengan cikgu sahaja, tapi di luar pun adik perlu. Jadi contohnya adik yang terlibat dengan program Drone Edu Challenge IR 4.0 ini, inilah satu usaha yang di luar daripada kelas, yang di luar daripada apa yang adik buat dalam sekolah. Itu yang penting. Okay, cuba tengok, ini adalah data sehingga 2017 berkaitan dengan penyertaan pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 dan aliran-aliran berbeza. Atas ini adalah aliran sastra kemanusiaan. Jadi cuba tengok, dia sentiasa di atas 60%, 50%. Sekarang ni 50%. Yang kuning ini adalah pelajar yang masuk aliran sains yang ambil sekurang-kurangnya 2 subjek sains, iaitu sains tulis lah, fizik ke, kimia ke, biologi ke, dan juga ambil sains tambahan. Okay. Inilah pelajar yang sini. Sikit, tengok. Cecah 30 sikit, lepas tu turun balik dan dekat 20. Okay. Dan ini yang hijau ini adalah pelajar yang ambil teknik vocational, aliran teknik dan vocational. Okay. Jadi cuba tengok. Aliran sains, pelajar aliran sains sentiasa tinggi, sedangkan negara kita memerlukan 60% pelajar ambil aliran sains dan 40% pelajar ambil aliran sastra. Tapi kita punya trend adalah terbalik. Itu yang kita susah sikit sekarang ni, bila kita tahu bahawa kerja-kerja masa depan memerlukan STEM, tetapi anak muda kita, pelajar sekolah kita tak ambil aliran STEM. Cuba tengok, kalau adik-adik semua bijak dari sekarang, okay, cuba perbaiki diri dalam subjek sains, subjek matematik. Masa form 4, tingkatan 4, tingkatan 5 ambil aliran STEM, aliran sains, sebab tak ramai orang habis belajar masuk universiti pun ambil aliran bidang STEM. Dah kerja dapat kerja-kerja STEM, sebab kerja STEM banyak di luar sana, tapi orang Malaysia tidak ramai yang ambil STEM. Jadi peluang pekerjaan tu ada. Yang penting adik-adik ada kelayakan dari segi mata pelajaran bidang STEM dan juga kemahiran tadi, kemahiran abad ke-21 tadi, yang boleh berkomunikasi, yang boleh berfikir, yang boleh selesaikan masalah. Itu kalau adik dapat gabungan dua benda itu, memang akan menjadi rebutan majikan lah untuk bidang STEM ini, kerja-kerja STEM ini. Dan usaha untuk masuk program Drone Edu Challenge ni satu usaha yang sangat baik untuk bukan setakat menambah ilmu dalam STEM, tapi juga mengasah kemahiran-kemahiran yang kita kata tadi, yang abad ke-21 tadi. Okay? Jadi untuk itu, untuk boleh maju dalam pendidikan STEM, adik perlu usaha untuk mengetahui benda-benda yang berkaitan hands-on, amali, jenis amali, yang buat eksperimen kat sekolah, dalam kelas, itu satulah. Cikgu akan bagi peluang untuk buat amali, buat eksperimen di sekolah. Tapi kalau tidak ada peluang itu, adik-adik perlu cari peluang itu di luar. Seperti masuk pertandingan ini, okay, seperti tengok TV, tengok YouTube yang buat amali. Yang cuba tengok, bila kita amali, kita buat sendiri, kita akan memahami konsep sains, konsep metode dengan lebih jelas, lebih senang nak faham. Itu kenapa adik kena buat amali. Yang kedua, adik boleh cari sumber luar. Sumber luar macam dikatakan tadi, YouTube ke, video ke, buku ke, bahan ke, internet ke, Wikipedia ke, sumber-sumber luar untuk adik rujuk, baca, buku, majalah. Okay. Itu untuk menambah ilmu, menambah kefahaman dalam bidang STEM. Mungkin kadang-kadang kita dengar cikgu terangkan, kita baca buku, buku-buku teks tak faham. Tapi kalau kita tengok video kat luar, kita tengok internet, kita tengok universiti lain, sekolah lain, pelajar lain, negara lain punya sumber, kita mungkin lebih faham. Itu kita perlu usahakan sendiri untuk meningkatkan ilmu, meningkatkan kefahaman dalam pendidikan STEM. Dan kawan ni penting. Adik-adik kena berkawan dengan kawan-kawan yang boleh belajar STEM sama-sama, belajar sains sama-sama. Pergi ulang kaji sama-sama, tak faham bincang sama-sama, lepas tu soalan ada tanya cikgu. Okay. Mungkin kawan tu kita boleh tanya secara online ke, mungkin bukan kawan kat sekolah ke, kawan di luar sekolah lain ke. Itu boleh kita usahakan untuk cari kawan, cari cikgu. Kalau ada cikgu yang memang jenis friendly, cikgu jenis yang kita tanya soalan apa-apa pun mereka akan bantu kita jawab dalam bidang STEM, itu lagi bagus. So orang luar, orang yang senior-senior yang lebih berpengetahuan, ada pelajar universiti yang memang sanggup membantu, cari
kawan-kawan yang boleh bantu kita dalam memahami pendidikan STEM. Dan last yang paling penting, kena rajin baca, rajin melatih. Sebab untuk ilmu STEM ni kita kena mendekati dia dengan bukan takat buat amali tapi baca dan faham. Okay, cuba jawab soalan dia, cuba tengok boleh tak kita gunakan ilmu tu untuk selesaikan masalah. Itu kita perlu buat. Jadi pendidikan STEM ni, ini antara tips yang kita boleh bagi adik-adik untuk cuba untuk mendalami, untuk menguasai STEM supaya nanti pada masa depan adik-adik boleh berebut dalam peluang pekerjaan, pembangunan negara yang memerlukan STEM. Kalau bukan adik, saya tahu siapa lagi lah. Jadi saya ucapkan terima kasih di atas perhatian semua. Semoga adik-adik berjaya dalam pertandingan Drone Edu Challenge IR 4.0 ini, dan semoga dengan usaha pertandingan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini pada masa depan adik-adik akan terus kekal dalam aliran sains, akan terus maju dalam bidang STEM dan akan menerajui pembangunan STEM negara, insya-Allah. Jadi itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.